ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya Karim. Dikasihi pengurusi surau dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat menunaikan solat berjamaah yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda tidak pernah meninggalkannya kecuali 2-3 kali kerana kesihatan yang dialami oleh baginda yang tidak mengizinkan untuk meninggalkan solat berjamaah. Sebab itu pencinta Rasulullah dari kalangan sahabat dan juga tabi'in dan lain-lain ulama, mereka akan mempertahankan sunnah ini dengan sedaya upaya, dengan tidak cuba mengabaikannya. Sebagaimana yang dilaporkan, Sa'id bin Musayyib menyatakan bahawa dia lebih 40 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang lain ketika solat berjamaah melainkan tengkuk Tuan Imam, kerana dia berada di saf yang paling hadapan. Para tabi'i lain melaporkan bahawa dia tidak pernah mendengar azan sejak 40 tahun yang lebih lepas bersama dengan keluarganya. Maknanya ketika azan dikumandangkan, dia sudah berada di masjid bersedia untuk solat berjamaah. Bahkan ada ulama melaporkan bahawa semenjak dalam hidupnya hanya 2 kali sahaja dia tidak dapat menunaikan solat berjamaah. Itu pun kerana hal yang tidak dapat dielakkan, tetamu yang datang ke rumah dan dia lewat balik menyebabkan terganggu solat berjamaah. Dan yang kedua, yang melibatkan kematian yang tidak dapat dia elakkan. Dan ketika dia berkata 2 kali sahaja dia meninggalkan solat berjamaah, usianya lebih kurang 95 tahun. Itulah pencinta-pencinta Rasulullah. Mereka membuktikan kecintaan dengan menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi yang boleh dilihat dan boleh dilaksanakan setiap hari antaranya ialah solat berjamaah. Sebab tu kegagalan untuk hadir solat berjamaah boleh mencederakan kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga boleh menyebabkan iman menjadi tumpul, terutamanya bagi kaum lelaki. Dan alhamdulillah pada malam ini kita buat kuliah khas berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita tengok sekarang di dunia bagaimana kerajaan Perancis telah mengisytiharkan penentangan terang-terangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kali pertama kerajaan Perancis atau mana-mana kerajaan di dunia ini yang menghina dan juga mengisytiharkan penentangan kepada Rasulullah. Dahulu pada zaman Sultan Abdul Hamid II, kerajaan Perancis cuba membuat teater yang menghina Rasulullah. Lalu diberi amaran oleh Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II adalah Khalifah Uthmaniyah yang bukan paling kuat. Bahkan dia berada pada penghujung Khalifah Uthmaniyah. Memberi amaran kepada kerajaan Perancis pada waktu itu bahawa dia adalah Khalifah umat Islam. Seandainya Perancis meneruskan hasrat
untuk membuat teater yang menghina Rasulullah itu, maka dia akan isytiharkan perang. Dan akhirnya Perancis telah menarik balik dan tidak jadi mementaskan teater tersebut kerana bimbang dengan serangan kerajaan Uthmaniyah yang pada ketika itu sudah tidak sekuat mana pun. Tetapi kerana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultan Abdul Hamid II memberanikan diri mengeluarkan kenyataan tersebut, walaupun akhirnya dia digulingkan pada tahun 1924 oleh Kamal Atatürk, bapa sekular dunia. Dan hari ini kita tengok bagaimana penghinaan berlaku lagi pada Nabi SAW bila seorang guru sejarah di Perancis membuat lukisan gambar katung Rasulullah SAW. Lalu salah seorang pelajarnya yang bernama Abdullah, yang merupakan pelajar yang berasal daripada Chechnya, merasa terhina bila Rasulullah diperlakukan sebegitu. Lalu dia bertindak drastik. Maklumlah dia orang muda belasan tahun lagi, berusia kalau tak silap 18 tahun. Dia bertindak membunuh gurunya dan memenggal leher sebagai amaran Rasulullah SAW jangan diperkotak-katikkan. Walaupun anak muda yang biasa-biasa sahaja, bukannya ulama pun, tapi kecintaan kepada Rasulullah. Dia pula bukan orang Arab, bukan orang Arab Saudi, bukan orang Yaman, bukan orang yang negara-negara Arab, Chechnya, negara yang berperang, yang berada di bawah jajah Rusia. Tetapi kerana Rasulullah SAW dihina, dia bertindak nekat memenggal kepala gurunya. Dan tindakan tersebut menyebabkan Perancis pada hari ini telah menutup masjid-masjid yang selama ni boleh digunakan dan mendapat penentangan daripada seluruh dunia Islam. Di negara-negara Arab, barang-barang Perancis sudah mula diboikot. Rak-rak di supermarket yang meletakkan barangan Perancis, made in Perancis, sudah mula kosong. Cuma kerana COVID ini tidak ada tunjuk perasaan yang dapat dilakukan. Dan penghinaan ini akan terus berlaku sampai kiamat. Rasulullah dihina bukan sahaja sekarang, bahkan semenjak awal pertama Nabi menyampaikan dakwah, maka penghinaan sudah mula bermula. Bila Nabi mengumpulkan para sahabat, kata ketika itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, kaum kerabatnya, dan berucap buat kali pertamanya menceritakan tentang kebesaran Allah, adanya hari kiamat, maka orang yang pertama membuat penghinaan kepada Nabi ialah Abu Jahal, Abu Lahab, dengan mengatakan alihaza jama'tana, adakah dengan sebab ini kamu mengumpulkan kami Muhammad? Nak cerita pasal surga, pasal neraka, tabbalaka ya Muhammad, celakalah, hancurlah, musnahlah wahai kau Muhammad. Abu Lahab yang mengeluarkan kenyataan pertama kali menghina Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW dihormati oleh kaum Quraisy, oleh masyarakat Arab pada waktu itu, sehingga Nabi satu-satunya manusia yang digelar Al-Amin, yakni yang paling dipercayai, yang paling amanah. Bahkan bila orang mana-mana nak pergi musafir jauh-jauh, orang-orang Quraisy akan menitipkan barangan, letak barangan mereka di rumah Nabi SAW. Nabi menjadi bank yang pertama pada waktu itu, menyimpan barang-barang orang-orang yang nak keluar jauh-jauh. Dengan isteri mereka pun mereka tidak percaya barang yang berharga untuk disimpan kalau mereka bermusafir jauh dan lambat untuk pulang. Tetapi dengan Nabi SAW mereka yakin Muhammad tidak akan ambil sedikit pun barangnya dan akan menjaga dengan penuh amanah. Kepercayaan ini luar biasa diberi pada Nabi SAW. Tapi bila Nabi menyampaikan dakwah, perkataan yang Nabi terima ialah tabbalaka ya Muhammad, binasalah engkau Muhammad. Maka Allah bayar cash kepada Abu Lahab dengan menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba. Respon Allah Subhanahu wa taala kepada penghina Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tabba, binasalah kedua belah tangan kamu wahai Abu Lahab, dan confirm akan binasa. Walaupun Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi, seibu sebapa dengan Abdullah, bapa saudara yang paling kuat hubungan dengan kita ialah seibu sebapa. Sebab tu dalam Islam seorang perempuan itu boleh menjadikan bapa saudara yang belah bapa sebagai wali. Belah ibu tak boleh.
Bapa saudara sebelah ibu tak boleh, anak saudara sebelah ibu tak boleh, sepupu sebelah ibu tak boleh. Kalau sebelah bapa semua boleh. Bapa saudara sebelah bapa, anak saudara sebelah bapa, sepupu sebelah bapa. Yang paling last sekali wali nasab ialah sepupu sebapa yang belah bapa kita. Yang adik-beradik, yang bapa dia adik-beradik dengan bapa kita, walaupun mungkin mak berlainan. Tapi Allah turunkan ayat sampai hari ini. Kita baca surah Tabbat Yada Abi Lahab, kita telah mendoakan kecelakaan kepada bapa saudara Nabi, yakni Abu Lahab, yang mula-mula sekali membuat Maulidur Rasul, yang gembira dengan kelahiran Nabi. Kita semua maklum bahawa ketika Nabi SAW dilahirkan, Abu Lahab di antara orang yang membuat jamuan, kerana seronok anak buahnya dilahirkan. Dan Abu Lahab buat jamuan untuk kelahiran Nabi bukan kaleng-kaleng, kata budak sekarang. Dia sembelih 100 ekor unta. Kita buat Maulidur Rasul musim Covid, jamuan pun tak ada. Siap ada sebut jamuan tidak ada pada malam ni. Tuan-tuan jangan tunggu malam ni, balik terus lepas ni. Nak ceritanya sebab Covid, kalau tidak jamuan. Kenapa 100 ekor unta? Kalau buat jamuan untuk Nabi, Abu Lahab, kita tak boleh lawan Abu Lahab. Memang hebat. Memerdekakan Suwaibah Sulaimiyah untuk menyusukan Nabi SAW. Kemudian beri kepada fakir miskin, seronok kerana anak buahnya lahir. Anak kepada adik-beradik dia Abdullah. Abdullah dah tak ada pada masa tu. Anak buah lahir, seronok Abu Lahab. Tapi Abu Lahab yang buat Maulidur Rasul inilah yang bila Nabi menyampaikan dakwah yang pertama, dia menyatakan tabbalaka ya Muhammad, alihaza jama'tana, celaka kau Muhammad, binasa kau Muhammad, adakah kerana ini kamu mahu kumpulkan kami? Bila tiba pada perjuangan, tiba pada dakwah, tiba pada Islam, menolak ajaran Nabi. Sebab tu semata-mata buat Maulidur Rasul bukan membuktikan kasih sayang lagi. Kasih sayang dibuktikan kepada Rasul dengan kita mentaati dan mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab Islam ini terbina daripada dua unsur utama. Yang pertama ialah keimanan kepada Allah, yakni manifestasi daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada Rasul yang dibuktikan dengan ittiba'ur Rasul, mengikut apa sahaja yang disuruh oleh Rasul SAW. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, dia ni digelar khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Kerana apa yang Rasul buat, dia akan patuh. Abu Bakar ni cukup hebat kecintaan pada Nabi SAW, tetapi dia boleh bertenang pada hari Nabi wafat. Bayangkan, hari yang paling sedih dalam hidup Abu Bakar dan seluruh orang-orang beriman ialah pada hari Rasulullah wafat. Para sahabat melaporkan tidak ada hari yang paling menggembirakan kami penduduk Madinah kecuali pada hari ketika Nabi datang ke Madinah. Yang orang Madinah menyambutnya seolah-olah Madinah bercahaya dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tidak ada wajah yang tidak senyum kecuali orang munafik. Kegembiraan kepada kedatangan Rasulullah ditunjukkan dengan mereka bernasyid dan sebagainya kerana seronok dengan Nabi SAW datang. Dan tidak ada hari yang paling menyedihkan bagi mereka apabila hari kewafatan Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari hilang, kesurangan berada di mana-mana, tidak ada wajah yang senyum pada hari itu. Tangisan berada di mana-mana kecuali Abu Bakar yang dapat kawal perasaannya. Sebab tu iman Abu Bakar tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Kalau seluruh iman penduduk bumi ini ditimbang dengan iman Abu Bakar, nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Walaupun penduduk bumi itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Osman, ada semuanya. Maka kata Al-Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i, ma fadla Abu Bakar an-nas bikasrati salatin wala bikasrati siyamin walakin bisirri wakrin fi sadrih. Tidaklah lebihnya Abu Bakar berbanding manusia lain itu dengan banyaknya sembahyang, bukan kerana sebab ibadah, bukan kerana banyaknya puasa. Puasa Abu Bakar mungkin sama dengan orang lain, memang sama pun berbuka waktu maghrib juga, bukan Abu Bakar berbuka waktu isyak. Sembahyang Abu Bakar pun sama. Kalau orang lain sembahyang, dia pun sembahyang macam tu, qiyamul lail.
Tapi apa yang membezakan Abu Bakar dengan Umar dengan selain-lainnya ialah ketenangan yang ada, kekuatan iman yang tertancap kukuh dalam jiwa Abu Bakar. Abu Bakar tidak menangis, tuan-tuan. Dia boleh kawal perasaan walaupun inilah hari yang paling sedih, kerana dia nak menenangkan keadaan, tengok kecintaan kepada Nabi SAW, tapi dalam masa yang sama masih boleh bersikap rasional, boleh mengawal perasaan. Itulah Abu Bakar, tidak mampu ditanding oleh sesiapa pun. Umar Al-Khattab pada hari itu dengan mundar-mandir dengan pedangnya. Siapa yang cakap Muhammad telah mati, akan ku cantas tangan dan kaki. Semuanya tak berani. Umar kalau dia cakap, dia buat betul. Dia kata Nabi Muhammad tak mati. Dia bermunajat dengan Allah sebagaimana Nabi Musa AS bermunajat di Bukit Tur Sina dahulu. Nabi akan sedar balik. Kulu kile sedar Umar. Sehinggalah Abu Bakar datang. Abu Bakar tak ada pada waktu kejadian tu. Abu Bakar datang, dia turun daripada kenderaannya, pergi pada jenazah Rasulullah SAW, membuka penutup jenazah, melihat wajah yang paling dicintainya, dicium dengan penuh perasaan. Abu Bakar menahan air mata gugur, menahan dalam jiwanya yang sangat menggelegak kesedihan. Abu Bakar sedangkan manusia yang paling mudah menangis, sehingga ketika solat pun dia boleh menangis dan tidak dapat mengawal perasaan bila membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini kan pula ketika Nabi wafat, Abu Bakar berucap, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat pada Nabi sebagaimana halnya khutbah yang dilakukan. Maka di antara isi kandung ucapan Abu Bakar, faman kana ya'budullaha faman kana ya'budu Muhammadan faqad mat. Sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha, tetapi siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyul la yamut, sesungguhnya dia tidak, Allah tetap hidup dan tidak akan mati-mati. Abu Bakar boleh cakap macam tu. Umar dah mula tenang sedikit. Lalu Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran. Ayat ini juga dihafal oleh Sayyidina Umar. Tapi kerana keadaan yang terlampau sedih, ayat ini tidak diingati oleh Sayyidina Umar. Tidak datang ke dalam perasaannya ayat ini. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelum ini para rasul. Afa immata, adakah kalau rasul sudah wafat, au kutila, atau rasul telah terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu mahu memalingkan tumit kamu daripada memalingkan tumit-tumit kamu nak tinggalkan perjuangan ini. Wa may yanqalib ala akibai, sesiapa yang meninggalkan ataupun memalingkan tumit daripada perjuangan, falan yadurrallaha syai'a, tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah Maha membalas kepada siapa yang bersyukur kepada Allah. Kenapa ayat ini dibaca oleh Abu Bakar, tuan-tuan? Kenapa tidak baca ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi yang lain? Kerana Abu Bakar nak memberi amaran kepada seluruh dunia, termasuk kita pada hari ini. Jangan bila berlaku kekurangan pada perjuangan, lalu kita memalingkan tumit daripada perjuangan Islam. Bila Nabi wafat berlaku kekurangan, tuan-tuan, mana ada lagi pemimpin yang sehebat Nabi SAW? Ada orang bila melihat kekurangan sedikit pada pemimpin yang dia tak setuju, ataupun apa-apa yang berlaku dalam jemaahnya yang dia rasa tak puas hati, lalu dia memalingkan tumit dan meninggalkan perjuangan. Kononnya mencari perjuangan yang lebih baik, dan dia tidak akan bertemu dengan perjuangan yang lebih baik. Bahkan dia akan bertemu dengan perjuangan yang lebih teruk, yang lebih dahsyat daripada perjuangan yang ditinggalkan. Sebab tu ayat yang mula-mula Abu Bakar baca ialah ayat jangan tinggalkan perjuangan. Walaupun berlaku kekurangan, Nabi sudah wafat. Siapa yang boleh gantikan Nabi dari sudut kepimpinan? Sudah tentu tidak akan berlaku sampai bila-bila pun. Sedangkan kewafatan para ulama pun tidak ada ganti. Mautu alim musibatun la tujbar, matinya seorang alim satu musibah yang tidak tertanggung. Wasulmatun la tusadd, dan juga mercu tanda Islam yang sudah patah dan tak mampu diluruskan lagi. Wa najmun tumisa, dan juga seperti bintang yang telah malap. Mautu alimin, mautu qabilatin aisaru min mauti alim,
matinya satu kabilah yang mungkin berjumlah 100, 200, 1000, 2000 lebih mudah dan ringan berbanding dengan matinya seorang alim. Seorang alim meninggal pun tak ada ganti, tuan-tuan. Walaupun orang alim lain datang, tapi tidak akan sama sampai bila-bila. Siapa yang sama dengan Imam Syafi'i sampai sekarang? Siapa yang sama dengan Imam Al-Bukhari dalam bidang hadis sampai sekarang? Walaupun ulama hadis sudah ramai yang muncul selepas kewafatan Al-Bukhari. Siapa yang dapat challenge Fathul Bari yang ditulis oleh Ibn Hajar Asqalani, sehingga kan Imam Asy-Syaukani mengatakan la hijrah ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah dan perpindahan selepas fatah. Dia dimaksudkan selepas Fathul Bari. Bila anak muridnya menyuruh dia menulis kitab Sahih Al-Bukhari syarah, maka dia kata cukup dengan Fathul Bari. Hebat, tak mampu tertanding walaupun ulama lain menulis. Siapa yang boleh menandingi Imam Al-Ghazali sampai sekarang dengan bukunya Ihya Ulumuddin? Tak ada, tuan-tuan. Bila ulama mati tak ada ganti. Kalau Nabi wafat, sudah tentu tak ada gantinya. Sudah tentu berlaku sedikit kekurangan dalam perjuangan kerana hilangnya tokoh yang memimpin ummah. Tetapi Abu Bakar mengingatkan, jangan memalingkan tumit daripada perjuangan. Berapa ramai hari ini ada orang berjuang puluhan tahun, tapi bila dia melihat kekurangan daripada jemaahnya, atau dia tidak setuju dengan mana-mana pemimpin dan ulama yang mentadbir perjuangan, lalu dia memalingkan tumit. Dia meninggalkan perjuangan yang dia sertai puluhan tahun dengan akal yang singkat, dengan pandangan yang pendek, konongnya mahu membuat yang lebih baik, dan ternyata kadang-kadang dia bertuangkan kepimpinan yang masalah akidah pun dipertikaikan, dan akhirnya tidak lama kemudian dia melihat kehancuran demi kehancuran, perpecahan demi perpecahan berlaku dalam kumpulannya sendiri kerana mereka memalingkan tumit. Abu Bakar pesan, Nabi dah tak ada, jangan kau main-main. Kalau kau memalingkan tumit, kau tinggalkan perjuangan ini, Allah sedikit pun tidak akan mudarat. Sedikit pun Allah tak mudarat. Sebab tu Abu Bakar pegang teguh sunnah Nabi SAW. Orang tak bayar zakat, Abu Bakar kata ambil askar pergi perang. Umar tak setuju mula-mula. Mereka solat ya Abu Bakar, ya Khalifah, mereka solat, cuma zakat. Abu Bakar kata sejak bila Allah memisahkan antara solat dan zakat? Banyak ayat Quran, aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Kebanyakan ayat Quran ini nadanya. Bila bercerita tentang sembahyang, pasti zakat dikembarkan, walaupun tidak semua, kebanyakan. Aku tidak akan memisahkan zakat dan salat. Wahai Umar, kamu ni samsing ketika sebelum Islam, gedebel kamu ni, tapi setelah Islam kamu menjadi pengecut. Demi Allah, kalau mereka pernah memberikan seutas tali unta sebagai bayaran zakat, dan mereka menahan pemberian itu kerana bangkang kepada Rasulullah, maka aku memerangi mereka walaupun seorang. Umar, kalau kau tak nak ikut perjuangan aku, tak nak ikut aku punya peperangan, aku seorang pun aku sanggup. Lalu Abu Bakar mengungkapkan kata-kata yang masyhur sampai sekarang, ayang kusuddin wa ana hayyun, adakah agama boleh susuk dan mundur sedangkan aku masih hidup? Siapa yang hantar tentera memerangi Nabi palsu? Bila Nabi dah wafat, ramai orang murtad, tuan-tuan. Nabi palsu mengambil kesempatan. Kita Nabi palsu dekat Malaysia pun tak dapat tangkap sampai sekarang. Saya tengok dalam internet, Nabi palsu, Rasul Nusantara tu Haji Kahar, pengikut dia ada sampai sekarang. Berdebat dengan Ustaz, apa nama Ustaz tu, Ustaz Adli. Cuba tuan tengok dalam YouTube. Berdebat dengan Ustaz Adli. Ustaz Adli tu orang alim, belajar dekat Yaman 10 tahun. Berdebat. Oh, surah Yasin diturunkan kepada Kahar. Kahar tu pekerja zoo dulu, tak belajar apa-apa pun. Bila pencen agak-agak tak berapa duit, tak berapa nak masuk, jadi Rasul. Bila jadi Rasul, pengikut ramai. Yang ada pula pergi ikut tu. Tu kita heran, dan negara kita sesak macam mana pun pasti ada pengikut. Saya beritahu ayah PEN 3,000 pengikut, tuan-tuan. Ayah PEN sekolah darjah 2 je, UPSR tak sempat ambil. Sekolah agama langsung tak ada, darjah 2 je sekolah. Tuan-tuan, pengikut 3,000. Cuba tanya ustaz-ustaz yang popular dekat Muar ni, pengikut dia berapa orang? Campur surau tu, masjid tu apa. Kalau itu campur dengan kipas pun cicak campur. Tengok cukup dah 3,000. Tak cukup kalau setakat kita duk main kawasan Muar ni aja kan, Muar. Kawasan Jasing, kawasan apa, tak cukup 3,000.
Ni Maulidur Rasul je. Kalau tak ada Maulidur Rasul, ada lah 13 orang kot. Contohnya, tak ramai orang nak dengar kuliah-kuliah ni ustaz, nak dengar ceramah-ceramah ustaz ni. Ayah pen 3,000. Wah, kalah kita. Bak ni kalah. Dia kumpulkan dana untuk dia tu 5 juta, dia kumpulkan dana untuk buat teko besar, buat macam-macam dia tu. Orang bagi 5 juta. Dan pengikut dia bagi pada dia setiap bulan sara hidup RM10,000. Dan Ayah Pen telah mengalahkan tuan-tuan semua di hadapan saya ni, termasuk saya sendiri. Kerana isteri Ayah Pen 4 orang. Sini ada 4 orang? Tak ada. 2 pun berbunyi dalam grup WhatsApp je. Kalau grup WhatsApp mentang-mentang isteri dia tak ada, cerita bab poligami, memang dia hebat. Sekali bila orang masukkan isteri dia, terus left group terus. Tak apalah, itu baguslah, orang rumah suka macam tu kan. Tapi nak cerita Ayah Pen 4 orang. Kerja tak buat, kerja tak ada. Siapa beri modal tu? Anak murid Haji Kahal. Tu baru cerita itu. Ajaran sesat lain, berlambak lagi tuan-tuan. Dalam ilmu tasawuf ada sesat macam-macam. Sesat melalui apa? Ni, belajar-belajar silat ni, yang main install layak dalam tubuh ni. Kau install apa? Kau ingat komputer apa? Boleh install. Tepuk-tepuk belakang masukkan ayat. Mana boleh masukkan ayat? Tak apa dia masuk tahu. Saya pun ada anak murid saya, dia datang mengadu masa belajar, kebetulan tajuk ajaran sesat. Dia kata, ustaz saya baru bai'ah. Kau pun bai'ah juga Hebat bai'ah. Bai'ah tu apa ustaz? Boleh tak? Kata bai'ah ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kau bai'ah macam mana? Saya pergi jumpa satu pakcik, dia ada kumpulan dia, dan dia kata nak masuk kumpulan kena bai'ah. Macam mana bai'ah? Kau ambil uduk dulu. Bagus, ambil uduk dulu. Ambil semayang, kemudian pegang Quran. Lepas tu ambil pedang letak atas bahu. Bai'ah kan, tak setia pada kumpulan dia. Kata ini tak betul, kau jangan masuk. Budak-budak baru nak up kan. Banyak di luar sana tu kumpulan-kumpulan yang silat betul, tak apa. Ni masuk batin-batin yang pelik-pelik ni. Ni bahaya, boleh menyebabkan rosak. Sebab apa? Orang dah jauh daripada Rasulullah. Saya beritahu tuan-tuan, Nabi cakap ada 2 sunnah. Nabi kata alaikum bis sunnati, kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah ni maknanya apa yang Nabi buat, Nabi cakap, Nabi ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn aw sifati khuluqiyah aw khalqiyah. Apa-apa yang disandar pada Nabi, ni orang kata Nabi cakap, ini Nabi buat. Ini Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi bila buat depan Nabi, Nabi okey je, pun sunnah juga. Ataupun sifat peribadi Nabi, sabar, pemaaf, itu sifat peribadi, ini pun sunnah. Ataupun perwatakan Nabi, luaran pun ulama panggil sunnah. Sunnah ada 2, ada ghairu tasyri'iyah dan tasyri'iyah. Ada yang bernilai ibadat, kita buat dapat pahala. Ada yang Nabi buat sebagai seorang manusia, tak ada nilai ibadat. Contoh, Nabi suka makan buah labu, itu bukan ibadah. Nabi suka labu. Kalau kita tak suka makan labu atau tak minat makan labu, tak akan menjejaskan kasih sayang pada Nabi sampai bila pun. Tambah-tambah tuan-tuan ada penyakit tak boleh makan labu, tak ada hal punya, jangan nak paksa. Tapi kalau kita niat makan labu untuk cinta ikut Nabi, kita dapat pada pahala niat tu, bukan pada makan labunya. Niat nak ikut Nabi tu yang diambil kira. Ada sunnah, memang sunnah tu bernilai ibadah. Makan dengan tangan kanan ibadah. Ini bukan Nabi biasa-biasa, ini Nabi buat ibadah. Sembahyang berjemaah apa semua tu ada sunnah ibadah. Ada sunnah kerana Nabi orang Arab, Nabi pakai jubah, pakai gamis dan sebagainya. Kalau kita pakai baju Melayu, itu tidak menjejaskan akidah kita, menjejaskan kasih sayang kita. Tapi kalau kita nak pakai pakaian Nabi macam Nabi pakai, dengan niat ikut Nabi, maka kita dapat pahala pada niat ikut Nabi tu. Sebab tu jangan condemn orang pakai serban, jangan condemn. Sebab Nabi pernah pakai serban. Kita tak pakai serban tak pasal, tak kurang pun pahala kita semayang. Pahala yang ceritakan orang pakai serban dengan orang tak serban pahalanya lain, itu hadis itu palsu.
Tidak boleh dijadikan hujah. Tapi kalau niat pakai serban ikut Nabi, dapat pahala pada niat ikut Nabi. Ada masalah. Sebab tu kita jangan duk bergaduh benda remeh-temeh. Sekarang duk bergaduh pasal isu capal atas kopiah. Orang buat cap ada capal. Ulama dulu tak bergaduh benda macam ni, tuan-tuan. Benda remeh-temeh ni bukan benda nak bergaduh. Saya malah nak komen, orang nak pakai capal-capal lah. Yang kau buat kat kopiah tu kan, kena buat-buat. Ada penjelasan dia. Kalau kita bergaduh pun tak selesai. Dia ada hujah. Ada ulama yang tulis tentang capal. Walaupun ulama tu tak suruh tulis lukis kat kopiah, tapi maknanya ada. Kalau bergaduh tak selesai. Sedangkan banyak isu lain lagi. Nak buat-buat, tak nak buat sudah. Apa nak bergaduh benda kecil? Ulama-ulama dulu tidak ada highlight apa benda ni. Tengok baca sirah Imam Syafi'i, baca sirah ulama-ulama, tak ada pun mereka bergaduh. Sekarang ni macam-macam hal timbul pelik-pelik. Dia nak buat-buat. Kita tak nak pakai sudah, senyap sudah. Kita tak nak pakai yang capal-capal, cap capal tak nak beli, dia ada jual mahal sampai 200. Tak nak beli sudah. Orang nak beli, beli. Senyap, tak ada apa pun. Tapi kalau melampau sangat sampai ada kata begini punya khasiat apa semua, kita terpaksa betulkan. Ini dah melampau. Khasiat-khasiat ni jangan nak apa. Sebab perbezaan pendapat itu biasa. Tapi jangan melampau sangat. Yang penting kita ikut Nabi. Perjuangan tu. Nabi kata ikut sunnah aku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila sebut sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, kebanyakan masjid tak ajar pun sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Sunnah Nabi orang belajar, baguslah. Tapi Nabi kata sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin pun kena pegang. Addu 'alaiha bin nawajis, kamu kena gigit dengan gigi geraham. Siapa Khulafa' Ar-Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Imam Syafi'i tambah seorang lagi, iaitu Umar bin Abdul Aziz, cucu kepada Umar Al-Khattab. Sebab pemerintahannya sama dengan pemerintahan Umar Al-Khattab. Bahkan sikapnya juga sama. Contoh, Umar Al-Khattab bila dekat dia makin tua, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tulang aku sudah mula mereput, rakyat semakin ramai, tanah jajahan makin luas, Islam banyak dibuka tempat, aku tak mampu dah ya Allah, tak mampu dah dengan kelemahan aku, kau ambil nyawa aku ya Allah. Umar bukan gila kuasa tahu. Sifat Khulafa' Rasyidin bukan gila kuasa. Ni musim Covid tak Covid pun sibuk nak jadi Perdana Menteri ni. Siapa ajar ni? Tunggulah dulu masalah selesai apa semua. Umar Al-Khattab siap minta doa supaya Allah ambil nyawa dia. Dan boleh minta doa kalau takut berlaku fitnah pada agama kita. Tapi kalau berlaku fitnah pada dunia kita, kita sakit ke, kita miskin ke, tak boleh minta doa matikan. Paling-paling teruk pun kita boleh cakap, ya Allah, kalau kematian lebih baik padaku, kau ambillah nyawa aku. Kalau tidak, kau panjangkanlah. Sedang Umar minta doa. Dan bulan tu juga dia dibunuh oleh Abu Lu'lu', mati syahid. Kalau pernah satu hari Nabi berada atas Bukit Uhud, Bukit Uhud bergoyang, lalu Nabi pegang Bukit Uhud, hormat sikit Bukit Uhud, kerana di atas belakang kamu ada seorang Rasul dan 2 syuhada, yakni orang mati syahid ada 2 orang. Pada masa tu ada Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Lalu Bukit Uhud pun tenang. Terus Bukit Uhud excited bila Nabi naik atas belakang dia. Kekasih Allah, semua makhluk cinta ke Nabi. Sampai Bukit Uhud beri respon, Nabi tenangkan Bukit Uhud. Ini hadis sahih tuan-tuan. Dan memang Sayyidina Umar mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu', orang Parsi, yang mana kerajaan Parsi runtuh pada zaman Sayyidina Umar. Dia berendang dengan Sayyidina Umar, lalu dia bunuh ketika Sayyidina Umar sedang mengimamkan solat subuh. Macam cucu dia Umar Abdul Aziz, bila dia tengok rakyat sudah semakin ramai, negara sudah semakin luas, maka dia cari orang yang paling makbul doa dalam negerinya, minta doa supaya dia meninggal dunia. Dalam bulan tu juga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan Umar bin Abdul Aziz juga adalah Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima. Bukan dilihat pada ibadah, bukan dilihat pada ilmu, tapi dilihat pada pemerintahan. Inilah orang Melayu ramai yang tak sedar.
Bila sunnah pemerintahan, sunnah politik, dia tak nak campur. Tak boleh mengajar kat masjid. Sebab tu hari ni tak keterlaluan kita katakan kerosakan manusia di atas dunia sekarang kerana kejahilan dengan politik. Bukan jahil bab akidah sangat, bukan jahil bab puasa, bab ibadah, jahil bab memilih pemimpin, bab politik. Sebab apa? Bila ustaz nak sebut sikit, dia kata ustaz bukan mengajar agama. Bukan ustaz sebut parti, sebut tentang pentadbiran. Kenapa Nabi suruh ikut Khulafaur Rasyidin? Dan kata ulama, apa yang nak diikut pada Abu Bakar dan Umar, fatwa-fatwanya bukan sebelum dia menjadi pemerintah, selepas dia menjadi pemerintah, barulah dia digelar Khulafaur Rasyidin, barulah sunnahnya diangkat untuk diikut selepas sunnah Nabi SAW. Sunnah sahabat lain tidak. Sebab sahabat lain semuanya ikut sunnah Nabi dan mereka tidak mentadbir. Sebab tu hari ni kalau ustaz-ustaz yang ada PhD hadis ke, ada PhD apa-apa, kalau dia tidak terlibat dalam politik secara aktif dan tidak menceburkan diri dalam perjuangan siasat, jangan nak condemn suka-suka hati. Sebab masalah-masalah pentadbiran, masalah-masalah politik bukan semudah kita melihat kitab yang dikarang oleh Ibn Taymiyah dalam Siasat Asy-Syar'iyyah atau membaca kitab Ahkam Sultaniyah dalam bilik berhawa dingin sambil ditemani oleh secawan kopi, kemudian kita mengulas tentang politik walaupun kita ada PhD, sedangkan kita tidak terlibat secara langsung sebagai pimpinan jemaah dan seperti ulama-ulama yang terlibat puluhan tahun dalam perjuangan. Kerana ada perkara-perkara yang tidak boleh diberitahu pada semua orang. Dan orang-orang yang sekadar mengambil maklumat dalam Facebook, mengambil maklumat dalam bacaan, dia tidak tahu kepada keadaan yang sebenar. Kadang-kadang keadaan yang sebenar inilah yang tertutup. Lalu ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada PhD bidang hadis, PhD bidang lain, lalu komen dalam Facebook mereka mengkritik kadang-kadang tindakan siasah pemimpin-pemimpin gerakan Islam, sedangkan dia tidak tahu ke akar umbinya, kenapa perkara itu dibuat, kenapa dan kenapa, kerana dia tidak terlibat secara langsung, walaupun dia menguasai nas-nas yang berkaitan dengan politik. Ini nak kena beritahu. Jangan cakap dia pun PhD apa. Bukan masalah dia PhD, dia bergelumang ke tak. Dia macam orang bermain bola sepak yang duduk di luar gelanggang, yang tak pernah masuk latihan, apa semua, memang dia komen memang dahsyat. Kalah pemain bola sepak, tapi cuba beri bola kat dia, belum tentu kena dia sepak bola. Tuan-tuan kena ingat, nak kritik boleh, nak komen boleh dengan bahasa yang beradab, dengan menghormati kepimpinan dan juga lamanya mereka berkhidmat dalam siasah. Tanya betul-betul, jangan cepat untuk melontarkan idea yang kita tak tahu. Tapi hari ni tuan-tuan, orang komen ulama-ulama yang terlibat dalam siasah, bukan sahaja ustaz-ustaz, bahkan budak netizen yang jago pun tak ada, yang kalau suruh jadi imam maghrib pun mereka tak mampu. Yang inilah yang rasa lebih cerdik daripada ulama yang menguasai nas dalam bidang siasah dan terjun dalam bidang siasah puluhan tahun, bahkan ketika mereka belum dilahirkan lagi. Nak tengok Khulafaur Rasyidin tu apa? Bukan soal ilmu tuan-tuan. Kalau soal ilmu, sahabat lain pada ilmu. Afraduhum Zaid bin Sabit, yang paling menguasai tentang hukum faraid ialah Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab, yang paling qari dalam bidang pembacaan Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Ulama yang hebat berada di Mekah. Kemudian wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal, yang paling menguasai ilmu halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Mana Khulafaur Rasyidin? Mana Umar? Umar alim. Bahkan Ibnu Qayyim menulis dalam A'lamul Muwaqqi'in, 130 orang sahabat sahaja yang aktif mengeluarkan fatwa. Dalam 100 itu ada yang paling aktif. Yang paling aktif masuklah nama Umar dan Ali, tapi Abu Bakar bukan masuk yang paling aktif, tetapi berada di pertengahan. Umar dan Ali, Abu Bakar dan Uthman berada pada pertengahan. Sahabat lain semua alim berilmu. Nak cari orang alim berilmu berlambak tuan-tuan. Tapi yang memegang urusan pentadbiran, yang memegang urusan jamaah, yang berturun padang untuk memimpin ummah, jarang-jarang dijumpai. Mereka adalah merupakan permata yang berharga. Yang ada, nak cari orang boleh mengajar tentang agama berlambak, tapi bila nak masuk perjuangan, kadang-kadang ustaz pun tak berani. Kadang-kadang ustaz pun beri alasan macam-macam.
Orang tak akan kritik ulama yang terlibat dalam ekonomi. Tak ada budak pandai-pandai nak kritik ulama yang terlibat dalam ekonomi, kerana mereka tahu ilmu mereka handal dalam bidang ekonomi. Tapi kerana bidang politik telah ditinggalkan, dianggap serah pada sesiapa sahaja, tak perlu mendapat petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu yang jadi cacah merbah habis. Saya highlightkan macam ni sebab kita, kalau kita ceramah melalui Rasul, kita bincang akhlak Nabi, kita bincang bagaimana Nabi begini-begini, tapi kita lupa highlightkan Nabi adalah pemerintah di Madinah 10 tahun. Nabi berperang berapa kali peperangan. Walaupun Nabi orang yang paling penyayang kepada umatnya, tapi demi mempertahankan legasi kepimpinan Islam, Nabi terpaksa mengangkat senjata dan berjihad. Khulafa' Rasyidin ini pun mereka mempertahankan legasi kepimpinan. Kepimpinan Rasulullah. Pegang Nabi palsu tu sebab apa? Kalau ikut Abu Bakar, Nabi palsu bukan dekat Yaman semua. Nak Abu Bakar duduk dekat Madinah. Biarlah, letak dia lah. Kita buat hal kita sudah. Tak, ini legasi kepimpinan. Nanti dia akan mencabar ketuanan Islam. Sebab tu ulama tuan-tuan, sikit saya nak sebut, sikit lagi. Saya nak dah macam lain macam ni. Okey. Nak beritahu tuan-tuan, dulu pada masa Islam bertapak di bumi, semua ulama dan sultan bergabung tuan-tuan. Melaka, cuba tengok Maulana Ishaq, Maulana Ibrahim dan ulama-ulama lain mengajar Sultan Melaka. Bahkan ada Sultan Melaka yang boleh mengajar kitab kepada rakyatnya, kepada ahli-ahli dalam istananya. Kalau ulama tidak dapat datang, Sultan Melaka akan pergi menuntut dengan ulama. Pada masa tu keilmuan Islam sangat hebat. Melaka menjadi sebuah negara yang sangat hebat. Tom Perez yang datang ke Melaka, dia kata, aku tidak pernah melihat pembangunan yang sehebat ini di negeri yang aku pernah pergi. Melaka pusat perkembangan Islam. Melaka berasal berkata Malqa, bukannya Melaka, buah Melaka. Malqa makna tempat berkumpul dan pertemuan. Al-liqa, liqa akan pertemuan. Bila kita nak berpisah, wa ilal liqa, temu dekat lain kali. Tempat pertemuan pedagang Arab, pedagang apa, mereka bawa Islam. Sebab tu bila Portugis datang, bukan mereka nak rempah, mereka nak hancurkan Islam. Kerana Portugis adalah merupakan Kristian Ortodok yang sangat anti kepada Islam, bukan Kristian Protestan. Sebab tu mereka menakluk Melaka bukan kerana Melaka tidak kuat, kerana wujudnya pengkhianat-pengkhianat yang menjadi duri dalam daging. Pengkhianat berada di mana-mana. Mereka lah yang bersekongkol dengan orang-orang kafir sejak dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila. Mereka cuba tengok bahasa mereka, sangat tidak menghormati ulama. Tapi cuba dengan orang kafir, sedikit pun kita tidak dengar kritikan mereka kepada orang-orang kafir yang menjadi pentadbir. Tapi cuba ulama main pentadbir, mereka lah paling vokal sekali mengkritik. Dengan muka mereka yang tidak pernah rasa bersalah mengkritik ulama, mereka-mereka inilah, dulu pengkhianat inilah yang menyebabkan Islam jatuh. Melaka ni dia macam Andalusia di Sepanyol dulu. Sebiji lebih kurang, sebuah kekuasaan yang kuat di Nusantara. Sebab itu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membuka Konstantinopel, dia panggil Sultan Melaka datang kerana khalifah, dan ini Melaka di bawah khalifah Islam pada ketika itu. Tapi Sultan Melaka sibuk tak nak datang. Dia hantar Laksmana Hang Tuah pergi. Dan usia Laksmana Hang Tuah dengan Muhammad Al-Fatih sebaya, dan mereka hidup sezaman. Ini fakta tuan-tuan. Dan Hang Tuah pergi membawa lambang-lambang kebesaran Melaka, senjata-senjata dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan senjata tersebut masih ada disimpan dalam muzium Tok Kapi di Turki sampai sekarang. Bahkan ketika berjumpa dengan Laksmana Hang Tuah, Muhammad Al-Fatih sudah dengar nama pahlawan ni. Pahlawan Islam Hang Tuah bukan sesembarangan. Tak akan Melayu hilang di dunia selagi berpegang dengan Islam. Tetapi berpegang dengan Islam dibuang oleh nasionalis, sehingga timbul hanya tak akan Melayu sahaja hilang di dunia. Tapi satu saja yang membezakan antara Melaka dengan apa? Dengan Andalus. Orang Melaka tidak murtad bila mereka dijajah. Berbeza dengan Andalusia, mereka murtad. Ulama-ulama Melaka mengukuhkan masjid-masjid dihancurkan. Kota Formosa itu adalah serpihan daripada masjid-masjid yang dirobohkan. Kerana Kristian Ortodoks, mereka sangat kejam. Mereka tak ada lunak dengan Islam. Mereka robohkan semua masjid. Sebab itu pada zaman Belanda 1641, Belanda lebih lunak dengan Islam, lalu dia membenarkan pembinaan masjid.
Semua masjid yang ada di Melaka sekarang masjid zaman Belanda, bukan masjid zaman Portugis. Sebab tu orang Melaka jadi macam kemaruk buat masjid, sebab mereka dah lebih 100 tahun dinafikan masjid. Cuba pergi dengan Melaka tuan-tuan, satu kampung satu masjid. Masjid Kampung Keleng dengan masjid Kampung Ulu terpaksa bergilir solat Jumaat kerana dekat sangat, hanya dipisahkan oleh sungai sahaja. Cuba pergi kat Jasin, saya dulu datang terkejut, sebab di Kelantan 4-5 buah kampung berkongsi satu masjid. Tapi di Melaka kampung saya ada masjid, depan kampung Cincin ada masjid, Johor jangan disebut sebab dia Covid tapi tak apa, sebut saja tak apa. Johor, kemudian Cenderah, semua masjid. Satu kampung satu masjid, belum masuk surau lagi. Kenapa? Berbangga. Sebab tu pondok tidak ada di Melaka. Portugis hancurkan semua. Ulama-ulama Melaka lari, dan Sultan Melaka lari ke Johor, dan dia melancarkan serangan daripada Johor, tapi tidak berjaya pada waktu itu. Ulama daripada Indonesia datang membantu dengan tentera-tentera. Dulu tuan-tuan, kesatuannya sangat rapat, tidak dipisahkan dengan geografi. Yang pecah dan perintah ialah barat. Orang Indonesia datang tolong. Sebab tu di negara kita ada orang Jawa, orang Bunga. Mereka datang bukan untuk menanam kelapa, mereka datang bukan untuk mencari makan, mereka datang untuk menolong Melaka memperjuangkan Islam. Datuk nenek tuan-tuan yang datang dulu, kebanyakan Jawa semua kan, tengok muka semua Jawa ni. Mereka datang bukan nak menanam kelapa, bukan datang nak buka kebun. Tanah Indonesia lagi luas, lagi subur dan makmur. Mereka datang untuk menolong perjuangan di Melaka. Saya lupa nama seorang ulama di Melaka yang berperang untuk membela Melaka, tapi nasib tidak baik, dia tidak menang. Tapi akhirnya dia diberikan anugerah syahid dengan anaknya, dengan pengikut-pengikutnya. Ulama-ulama dulu semua berjuang kerana mereka tahu ini politik. Tok Janggo Haji Mat Hassan bin Pendekar Munas berpuluh tahun berada di Mekah, balik usia 60 tahun untuk mengangkat senjata jihad menentang Belanda. Dia ulama. Dulu kalau ulama mereka akan panggil tok-tok semua. Tok Kenali, Tok Selehon, Tok Janggut balik 1919 ke Kelantan. Tok Janggut kerana janggutnya sampai ke dada. Tapi hari ni tok bukan ulama, Tok Sidan bukan ulama Itu pemimpin kampung je. Nak cerita tuan-tuan, mereka datang bukan untuk buka pondok, tapi untuk berjihad. Tok Kupalo Sayyid Abdul Rahman Al-Aidrus, ulama keturunan Nabi, anak kepada Tokku Tuan Besar yang baik dengan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin lantik dia sebagai orang kanan, beri kuasa autonomi untuk dia mentadbir di kawasan dia, dan dia ada rumah pasun sendiri untuk menangkap pesalah-pesalah. Dialah yang diberikan kepercayaan oleh Sultan Zainal Abidin untuk berunding dengan British, dan British tidak pernah datang ke Terengganu ketika dia masih hidup. Keramat dia tuan-tuan, dia berunding dengan British dan atas kapal. Bila dia sengit ke serban dia, kapal sengit ikut sengit serban. British mana berani? Dia belah kiri tu, terus batal perjanjian, balik British. British datang ke rumah dia buat kurang hajar. Dia cakap itu, British tak boleh nak tak boleh nak angkat, melekat punggung dekat kerusi sampai minta maaf, pucat-pucat muka. Sebab tu dikatakan British tidak masuk ke Terengganu semasa Tok Kupaloh masih hidup. Anak muridnya siapa? Anak muridnya ialah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, tetapi ditulis dalam buku sejarah dengan Haji Abdul Rahman Limbung. Tuan Guru dibuang untuk menafikan peranan ulama dalam politik dan perjuangan. Sedangkan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung adalah merupakan anak murid kanan kepada Tok Kupaloh. Bahkan Mak Kilau juga menuntut ilmu dengan Tok Kupaloh. Mak Kilau juga orang menuntut ilmu agama dengan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan sebagainya. Bahkan Tok Kupaloh pernah menghantar anak muridnya seramai 200 orang membantu Mak Kilau yang hampir kalah dalam peperangan dengan British pada waktu itu. Dan bila datang tentera bantuan daripada Tok Kupaloh, maka Mak Kilau memperoleh kemenangan dalam satu perjuangannya di negeri Pahang pada waktu itu. Hubungan ulama dengan sultan, hubungan ulama dengan pejuang-pejuang Islam sangat rapat, dan mereka lah yang meniupkan semangat jihad dan perjuangan. Tapi bila ustaz-ustaz, bila ulama dah tinggal perjuangan, mengajarlah, tapi kena ingat perjuangan. Kena betulkan masyarakat dalam bab politik. Kena beritahu masyarakat macam mana memilih kepimpinan. Kerana silap memilih kepimpinan, bahananya bukan di sini, sampai di akhirat tuan-tuan.
Sebab tu Nabi kata ikut Khulafa' Ar-Rasyidin. 30 tahun Khulafa' Ar-Rasyidin, campur 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz. 32 tahun setengah mereka bukan duduk goyang kaki. Mereka telah tampilkan contoh-contoh dalam politik, dalam pemerintahan. Sebab tu ulama menyatakan Khulafa' Ar-Rasyidin, sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin ialah sunnatud dusturiyah was-siyasah, sunnah perlembagaan dalam negara dan juga sunnah politik yang perlu diikut. Bukan bab semayang, bab apa je. Semayang tu semua orang dah tahu. Sahabat lain pun boleh. Ini pentadbir 4 orang ni je. Tuan-tuan, kita tengok ulama-ulama dulu. Akhirnya kita tengok Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo di Buan Negeri. Muncullah dia di Buan Negeri ke Mekah. 30 tahun dia duduk di Mekah, tuan-tuan. Alim dia, tuan-tuan. Dan meninggal pun di Mekah. Sebab tu Mak Kilau tidak pernah mendedahkan dirinya walaupun merdeka. Dia tahu walaupun sudah merdeka, tapi Islam belum tertegak. Sehinggalah pada beberapa hari sebelum dia wafat, dia meninggal dunia, dia berucap selepas solat jemaat di masjid Pulau Air Tawar, kalau tak silap nama kampungnya. Dia memakai serban hitam. Serban hitam adalah serban perang. Maknanya darah peperangan, darah jihadnya tidak pernah berhenti mengalir. Mak Kilau yang berumur 100 tahun lebih, yang ketika dia naik bas daripada Pekan ke Kuantan dengan jalan yang tidak selesa pada waktu itu, tidak pernah duduk atas kerusi. Umurnya 100 tahun lebih. Mak Kilau ini membaca ayat Al-Quran dan dia memberitahu dialah Mak Kilau. Selama ini dia tidak pernah dedahkan identiti dia. Dia tengok saja yang berlaku. Akhirnya dia dedahkan. Selepas beberapa hari dia dedahkan, belum sempat orang memberikan anugerah pada dia. Baru nak siasat dia betul atau tidak Mak Kilau, Allah panggil nyawa, ambil nyawa dia. Itulah perjuangan para ulama dahulu. Kerana mereka sedar semua ulama-ulama dulu terlibat dengan siasah. Walaupun dia orang sufi, walaupun dia ahli tarikat, dia apa, dia tetap berada dalam saf paling hadapan, frontliner dalam mempertahankan Islam, untuk mengangkat Islam supaya itu dapat dilihat. Tengok Tok Kenali dan apa semua, semuanya penasihat kepada Sultan-Sultan Kelantan pada waktu itu, pada zaman masing-masing. Mana-mana apa-apa yang nak diputuskan oleh Sultan, Sultan akan panggil mereka bermesyuarat. Ulama-ulama ini, kumpulan mereka, untuk menanyakan bagaimana kena atau tidak dengan Islam dan sebagainya. Tapi akhirnya, tuan-tuan, bila Barat melihat bahawa ulama mengetuai kebangkitan dan semangat jihad, celik politik, maka di antara cara mereka buat, kena jauhkan ulama daripada politik. Ulama yang terlibat dengan siasah, sebaik mana contoh yang dia tonjolkan, jangan diberikan kredit pada mereka, bahkan letakkan mereka di kandang orang salah. Tok Guru ni Abdul Aziz cuba menampilkan wajah Khulafa' Ar-Rasyidin semasa pemerintahannya lebih 20 tahun. Tak ada ulama yang memerintah di dunia ni kecuali Tok Guru ni Aziz dalam masa sekarang. Yusuf Qaradawi berada di universiti, Habib Umar hanya berada di tempat dia, dan ulama-ulama lain pun hanya mengajar dan sebagainya. Tapi dia sebagai memerintah negeri, dia potong gaji dia, nak ikut Umar, nak ikut Abu Bakar As-Siddiq yang ketika dia dibayar 10,000 dinar dan seekor kambing setiap hari. Bila hujung tahun ada duit lebih, dia masukkan kembali kepada tabung. Tok Guru Aziz potong siap-siap dekat 50%. Tak ambil allowance perumahan. Saya kerja kerajaan, tuan-tuan yang kerja kerajaan kat tangan yang tak ambil allowance perumahan, kompon kita rembat selagi peluang ada. Jangan nak sembang. Ini Tok Guru Aziz potong. Dia bukan mahukan kekayaan dalam memegang jawatan, tapi mahu menampilkan imej Islam supaya celik mata orang. Walaupun pada hari dia hidup orang tak pandang, setelah dia meninggal orang akan tengok dan buat perbandingan. Mungkin bukan sekarang, 10 tahun nanti anak-anak cucu kita akan melihat dan buat perbandingan. Inilah ulama yang pernah memerintah. Ustaz Azizan dan lain-lain cuba menampilkan seboleh mungkin, tapi kerana masyarakat tidak menghargai bila ulama terlibat dengan politik, mereka telah hilang sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, maka mereka membenci sebenci-bencinya. Ini bukan ulama. Kau nak cakap apa tentang Tok Guru Aziz? Dia pergi ke India pada usia belasan tahun, dan dia balik berumur 33 tahun. Ulama mana dia tak belajar? Mesir dia ada master pada waktu tu. Ketika jarang biji mata yang ada master. Kalau dia nak pegang jawatan di universiti, dia boleh menjadi profesor paling tinggi. Tapi dia memilih untuk bersama rakyat, mencelikkan rakyat, menyampaikan ilmu pada masyarakat. Kerana dia tahu kalau dia berada dalam universiti, dalam bilik aircon, kuasanya terhad, suaranya terhad, mungkin tidak sampai kepada golongan meraih di bawah-bawah. Kerana universiti hanya bercakap dengan pelajar mereka.
tidak bercakap dengan orang kampung. Sedangkan yang akan memimpin semangat, yang akan menyokong perjuangan bukan hanya pelajar, tapi mereka yang berada di bawah, yang berada di grassroots. Dia korbankan kesarjanaannya untuk dapat dunia. Dia cabar, dia telah itu. Allah berikan juga dunia, dia jadi menteri besar. Tapi kerana Khulafa' Ar-Rasyidin tidak dinilai, cara macam mana pun orang tak itu. Nak ucap selamat hari raya pada waktu itu pada rakyat sendiri tidak dibenarkan. Walaupun bukan politik, ucap selamat hari raya, Aidilfitri, maaf zahir batin, saya menteri besar, banyak salah, banyak silap, tolong maafkan saya. Tu je nak cakap. Tak benarkan. Terpaksa pergi ke Thailand, berucap di radio Thailand, dan orang Kelantan boleh dengar. Sekarang orang dah celek. Sekarang orang Melayu sudah mula bersatu. Jangan cuba hancurkan kesatuan ini. Jangan menjadi pengkhianat dalam kesatuan ini. Allah Subhanahu Wa Taala ada, dan Allah telah sebut, sesiapa yang mengkhianati perjuangan, mengkhianati kesatuan ummah, fa inna hasbakallah, Allah lah yang akan turun padang, cukuplah Allah akan settlekan. Jangan bimbang. Siapa yang mengkhianati perjanjian, siapa yang mengkhianati penyatuan ummah, dia akan tengoklah, dia akan hilang dalam lanskap politik negara. Walaupun dia menang sekejap, dia akan hancur, kerana Allah telah menjanjikan tak akan pernah menang mereka yang berkhianat. Yahudi dahulu boleh hidup berjiran dengan Aus dan Khazraj di bumi Madinah, tetapi setelah dia mengkhianati perjanjian Nabi sampai sekarang dan kiamat, orang-orang Yahudi tidak boleh memijak kaki di dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah. Bahkan orang kafir lain pun terkena tempias kerana pengkhianatan. Sebab itu di antara surah yang tidak ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengok dalam Quran ada satu surah yang tak ada bismillah. Kenapa? Kerana pengkhianatan orang-orang terhadap perjuangan Islam. Orang-orang kafir mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW, maka basmalah dibuang untuk dibacakan. Kerana dalam Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman, yang maha pemurah, maha penyayang. Seolah-olah Allah nak beritahu, kau jangan cakap pasal penyayang dan pemurah. Kau pengkhianat, tak ada kasih sayang lagi, tak ada sifat pemurah lagi. Allah dah mengisytiharkan kemurkaan. Dan akhirnya tidak mungkin untuk cerita seluruh tentang Nabi. Terlalu luas tuan-tuan tentang Rasulullah. Cuma saya ambil sedikit aspek. Saya nak beritahu, jangan tinggalkan perjuangan. Kalau ada kita nampak yang tidak puas hati, jangan kita rasa kita hebat. Ulama lebih takutkan Allah daripada kita. Dia tidak akan mengkhianati obor perjuangan yang mereka pasang. Mereka lebih takut kepada Allah. Allah sendiri yang cakap, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah ialah ulama, bukan kita. Kita mungkin takut dalam dipanggil khauf, tapi ulama khasyah. Antara khauf dan khasyah berlainan. Khauf takut kerana kesalahan, kerana dosa, kerana kecuaian. Itu kita. Banyak yang kita tak boleh buat, kita rasa takut. Tapi ulama takut kerana dengan ilmunya, dengan amanahnya, dengan mengetahui kebesaran Allah, timbul khasyah dalam hati. Sebab tu bila Allah berbicara tentang ketakutan ulama, Allah tidak guna perkataan khauf, tapi Allah guna perkataan khasyah. Jangan anggap kita lebih berilmu daripada ulama dalam siasat dan politik, terutama ulama yang bergeluman dalam politik seusia muda mereka, daripada rambut mereka hitam bertukar menjadi putih, daripada kulit yang tegang sehingga berkedut, daripada mereka muda sehingga mereka tua, daripada mereka berjalan biasa sampaikan Tok Guni Aziz bawa beg air kencing kerana kanser prostat. Tapi demi ummah, demi perjuangan, mereka tidak pernah meninggalkan tumit, meninggalkan perjuangan. Jangan kita bandingkan dengan orang ni, kenapa zaman tu lain, zaman ni lain. Jangan cuba bandingkan, kerana perbandingan ini pernah dibuat oleh penentang Sayyidina Ali. Kenapa zaman Abu Bakar tidak seperti kamu, zaman Umar tidak seperti kamu? Lalu Sayyidina Ali menjawab, kerana ketika Abu Bakar memerintah, Umar memerintah, rakyatnya ialah orang seperti aku. Tapi bila aku mentadbir, rakyatnya orang seperti kamu, kaki kompling, kaki lawang, yang tidak memberikan walak, rasa diri hebat, rasa diri bijak. Ingat, hidup ini tidak lama. Antara yang kita nak minta untuk memberi syafaat kita ialah para ulama. Tengok tuan-tuan, ulama sangat tenang, mereka sangat berwibawa, mereka tidak mengkhianati perjanjian, mereka tidak menghancurkan kesatuan, mereka tidak gila kuasa, mereka lebih pentingkan rakyat dan juga agama. Istiqamahlah, kerana suatu hari kemenangan pasti datang. Dan saya nak tutup tuan-tuan, ingat, bila Imam Mahdi muncul,
Iman Mahdi adalah pemimpin, bukan iman sembahyang. Sebab yang rosak ialah politik, bukan rosaknya solat, bukan rosaknya puasa manusia, bukan rosaknya haji, tapi rosaknya pentadbiran dan pengurusan manusia. Nabi Isa turun, dia bukan untuk menjadi imam solat. Sebab Nabi Isa turun ketika diiqamahkan, orang persilakan untuk solat, dia kata, iqamah ini untuk kamu wahai Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi jadi imam. Nabi Isa nak beritahu kepada dunia, dia juga pengikut Nabi Muhammad. Kristian memisahkan politik daripada Islam, daripada agama. Da'mali qaisar li qaisar wa malillahi lillah. Tinggalkan urusan raja-raja kaisar untuk raja, urusan pemerintah untuk pemerintah, urusan Allah untuk Allah. Allah dikurung dalam gereja sahaja. Di luar White House yang mentadbir, pemimpin mentadbir, Allah tak boleh campur tangan. Tapi Nabi Isa turun nanti, dia akan memerintah dunia 7 tahun dalam satu riwayat. Dan dia akan mentadbir, dia akan membunuh pemimpin paling jahat pada waktu itu, iaitu Dajjal Al-Masih. Dialah yang akan bunuh. Maka kita pada hari ini kena ingat, jadikan ulama sebagai pimpinan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Kamu tanya orang alim kalau kamu tidak tahu. Banyaklah berselawat pada Nabi SAW, supaya hati kita menjadi tenang dan kita dapat petunjuk daripada Allah. Kerana dosa yang kita lakukan akan mengeraskan hati. Di antara cara melembutkan kembali hati ialah banyak berselawat pada Nabi SAW. Banyak berselawat, tuan-tuan. Dan banyaknya tidak ditentukan berapa, mengikut kemampuan tuan-tuan, mengikut apa yang kita ada dan sebagainya. Jadi saya rasa saya nak menamatkan kuliah pada malam ni, kerana musim Covid ni dia tak boleh lama sangat. Patuhi SOP kan, jangan bersalam dulu. Buat masa sekarang kita ikut dulu apa yang diperintahkan oleh kerajaan, yang dengan nasihat ulama, dengan nasihat itu dan sebagainya. Kerana Covid masih belum selesai dan masih lagi itu. Dan ingat, penyakit tidak boleh berjangkit dengan sendiri. Tapi Nabi cakap, wafir minal majzum, kamu lari daripada penyakit kusta, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari daripada singa. Lari daripada penyakit memang disuruh. Jangan cuba-cuba. Walaupun kita tak dapat bersalam lagi, kita tak dapat lagi nak rapatkan saf, tapi kita yakin Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Allah akan terima. Dan yakinlah, ikutlah panduan yang ditetapkan oleh ulama. Kalau mufti sudah tetap, ikut mufti. Jangan ikut ustaz dalam Facebook. Ustaz dalam Facebook dia tak terlibat dalam ni, fatwa dia tak boleh pakai dalam bab ni. Kalau bab-bab ni ikut, sebab yang suruh ni satu dunia, yang renggang-renggang dan besar ni satu dunia suruh, bukan negara kita aja. Jadi kita patuh dan sebagainya. Moga kita selamat di dunia dan akhirat. Kita yakin bahawa tidak ada yang tidak ditunjukkan oleh Islam. Semuanya Nabi tunjuk, Nabi ajar belaka. Cuma kadang-kadang kelemahan kita untuk melihat dan terlepas pandang. Dan saya nak tutup, tuan-tuan, Senok Angronje dia menasihatkan kerajaan Belanda, kamu kena hapuskan Islam politik. Dia tidak cakap politik Islam, kerana dia tahu dalam Islam ada politik dan tak mungkin dihapuskan. Tapi Islam politik, yakni ulama yang cuba naikkan manusia dengan politik, beri kesedaran politik. Kalau kamu tidak mengambil berat tentang nasihat aku, Belanda akan kehilangan tanah jajahannya. Sejak itu, ulama-ulama di Aceh dibunuh, diburu, sehingga mereka lari, menamatkan diri di Pulau Pinang, lari di Petani, sebab tu ada pondok di Petani, dan lari di mana-mana. Akhirnya mereka buka pondok. Aceh dulu menjadi Serami Mekah, kemudian Serami Mekah berpindah ke Kelantan, Kelantan juga menjadi Serami Mekah. Semuanya daripada jalur keturunan ulama-ulama yang terpaksa meninggalkan bumi mereka. Dan hari ini kita mahu Islam kuat kembali. Pondok-pondok, madrasah-madrasah, pusat-pusat tahfiz, para asatizah mesti bergabung, bukan sahaja dari sudut ilmu dan kefahaman, tapi juga dari sudut perjuangan. Jangan disebabkan kita, orang akan cakap, ustaz tu pun macam tu, ustaz tu pun tak ikut. Jadi jangan jadi kita menjadi jualan kepada orang. Orang tak ikut perjuangan kerana kita tak ikut. Kita ada pengikut, ustaz-ustaz ada pengikut. Cubalah bawa pengikut kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan kepada untuk menegakkan Islam, insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Allah.